Ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mati tuan imam dapat melakukan kerja-kerja amal soleh ini, mudah-mudahan kita mendoakan kepada Allah Ta'ala meneruskan istiqamah kita dan meneruskan ibadat kita ini di muka bumi ini sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada pagi ini kita menyentuh perihal pada menyatakan tipu daya iblis dan syaitan. Perihal pada menyatakan tipu daya iblis dan syaitan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam perihal tipu daya iblis dan syaitan ini banyak dalam Al-Quran. Bermula daripada surah Al-Baqarah lagi, Allah Ta'ala menyebut tentang peristiwa apabila iblis dengan Nabi Adam AS, apabila Allah Ta'ala memerintahkan seluruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam AS, maka iblis itu enggan untuk taat pada Allah Ta'ala. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Ta'ala menyebut apabila kami berkata kepada para malaikat agar mereka sujud kepada Nabi Adam AS, maka semuanya turut akur dengan perintah Allah. Walaupun pada mulanya malaikat pun cuba ataupun mahu memprotes tindakan Allah Ta'ala apabila Allah menjadikan Adam sebagai khalifah. Sebagaimana peristiwa itu Allah Ta'ala apabila Allah cipta Nabi Adam, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat ini dia protes, wahai Allah, kenapa engkau jadikan manusia sebagai khalifah, sedangkan mereka ini selalu menumpahkan darah dan merosakkan muka bumi ini. Lalu Allah Ta'ala mencabar mereka. Allah mengatakan kepada mereka, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui daripada kamu. Jangan lawan, jangan lawan hukum aku, jangan lawan kitab aku, jangan lawan syariat aku. Aku lebih mengetahui daripada kamu, wahai manusia, wahai malaikat, wahai makhlukku. Aku cipta kamu seolah-olahnya begitulah. Aku cipta kamu dan aku turunkan agamaku ini kepada kamu supaya kamu taat cukup. Jangan kamu memprotes tindakan aku. Seolah-olahnya kita ni tidak layak untuk memprotes tindakan Allah, tidak layak kita. Allah menyebut kepada para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamu, aku ni lebih mengetahui daripada kamu ni. Lalu malaikat ni semua sujud kepada Allah sebab mengakui dan memperakui tindakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha bijaksana itu. Illa iblis, melainkan iblis tidak tunduk pada Allah, tidak tunduk pada perintah Allah dan sujud kepada Nabi Adam. Aba, enggan, wastakbara. Bukan setakat enggan sahaja iblis ini, tapi iblis menunjukkan sifat bongkaknya kepada Allah, menunjukkan sifat takaburnya, seolah-olah dia lebih hebat daripada Allah Ta'ala dan lebih hebat daripada Nabi Adam. Oleh sebab itulah sifat takabur ini sifat iblis yang tidak layak manusia mengikut jejak langkahnya. Tak harus manusia mengikut jejak langkah sifat takabur ini, karena manusia itu tidak ada kemuliaan melainkan hanyalah takwa sahaja. Tidak ada mulia di kalangan saya, di kalangan tuan-tuan dengan melihat kepada hartanya itu kemuliaan seorang. Tidak ada kemuliaan
Di antara kita ni mereka yang memiliki ijazah kepada mereka yang tidak memiliki ijazah, melainkan hanyalah takwa saja. Yang mana takwa itu hanyalah diketahui oleh Allah Ta'ala sahaja. Tidak boleh kita menghukum orang itu atas dasar luarannya. Tapi kita boleh menghukum atas dasar dia seorang Muslim, memadai dia sebagai seorang Muslim. Umpamanya kalau si fulan itu meninggal, kita tak pernah tengok dia ke masjid pun, tak pernah tengok dia ke surau pun, tapi dia dikenali sebagai orang Islam. Mestilah bila dia mati, kita raih dia sebagai orang Islam pun. Sebab itulah yang kita mampu. Tapi ini menunjukkan bahawa soal takwa, soal ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu wahai manusia ialah siapa yang paling bertakwa di sisi aku saja. Mereka yang paling bertakwa ialah mereka yang paling dimuliakan oleh Allah dan mulia duduk bersama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifat takabur ni sifat syaitan. Jadi bermula daripada peristiwa itu, syaitan bersumpah, iblis dan syaitan ini bersumpah untuk merosakkan anak-anak Adam. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhanku, setelah engkau murka kepada aku ni, kata iblis, aku akan sesat semua anak Adam. Ni dia punya sumpah dia. Itu kita ni, bermula kita lahir di atas muka bumi ni, sampai kita nak mati esok, syaitan datang keliling kanan kita, mengganggu hidup kita. Mula keluar daripada perut ibu, disunatkan kepada kita azan untuk menghalau syaitan, jauhkan syaitan daripada tipu dayanya. Sampailah kita mati pun, kata ulama, nak mati nazak itu pun syaitan datang lagi menyerupai ibu kita, mengaku ni aku ni ibu kamu, masuklah kamu agama Yahudi. Datang pula syaitan menyerupai ayah kita yang sudah pergi, mengakui bahawa aku ayah kamu, masuklah kamu ajaran Kristen, moga kamu selamat. Sampai tahap tu syaitan mengganggu kita ni. Syaitan akan mengganggu kita dalam hidup kehidupan sehariannya. Cumanya bagaimana kita mengenal pasti kat mana kelemahan kita, di mana kekuatan syaitan dan iblis ini. Iblis ni dia minta kepada Allah Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala kurniakan iblis, Allah keluarkan iblis daripada kelompok orang yang beriman ataupun makhluk yang beriman kepada Allah. Iblis ni pernah beriman kepada Allah. Itu dia, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apabila Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka terkeluar kelompok iblis kerana enggan tunduk. Maknanya iblis pernah beriman kepada Allah, iblis pernah beribadat kepada Allah, kemudian dia menjadi kufur kerana sifat takaburnya itu. Takabur ni boleh menyebabkan seorang itu kufur kepada Allah, boleh menyebabkan makhluk itu yang pernah beriman kepada Allah menjadi kufur. Itu Islam sangat-sangat melarang kita bersifat dengan sifat takabur. Islam sangat menganjurkan kita untuk bersifat dengan sifat tawadhu. Mestilah merendah diri sesama orang beriman. Tidak ada kemuliaan di antara kita melainkan sifat takwa sahaja. Tawadhu, man tawadhu'a rafa'allah. Barang siapa yang rendah diri, Allah angkat dia dalam mata masyarakat. Tak perlu dia guna duit untuk orang sayang dia, habis 20 juta, habis juta-juta dalam satu-satu pemilihan dia, kan? Tak perlu habis duit semata-mata untuk orang pilih dia, lantik dia, anugerahkan dia dengan satu-satu anugerah. Cukup dengan Islam ini bersifat dengan sifat tawadhu, Allah akan beri kemuliaan kepada mata manusia terhadap seorang itu, si fulan itu. Tak perlu. Kalau kita